masjid Baghdad, semayang kat masjid tu, semayang sunat, semayang fardu, semayang sunat. Orang tak perasan dia datang. Dia dah buat ibadat je, tak perasan. Orang sekarang, ini Muhammad bin Ismail. Oi, ini Muhammad bin Ismail. Ahli hadis datang daripada Bukhara. Semua datang. Jadi memang kepribadian ni kita tahu. Memang anak-anak murid Imam Malik tahu macam mana dia beribadat. Dia tahu, dia akan tahu. Sebab apa? Mulazamah ni kadang-kadang jumpa tiap-tiap hari, boleh tahu. Kadang-kadang saranan baik baca, dia tak boleh tinggalkan qiyamul lail, maksudnya nasihat anak murid, tapi dia yang buat. Kita tahu dalam seingat saya pakar-pakar hadis ni, dia punya ibadat dia, peribadi akhlak yang sangat tinggi. Ialah melainkan ibadat akhlak-akhlak yang kau bukan tak molek yang ada pada manusia tu, jarang sekali kita dengar. Melainkan ada satu, saya malu nak sebut di sini, malu nak sebut mulai pembacaan saya. Tapi dia bertobat lah, dia buat satu kira dosa besar lah, kan, besar, tapi dia bertobat. Bila bertobat, kita boleh anggap dia berwibawa sebenarnya. Sebab apa? Dalam menyampaikan hadis tu, dia dah bertobat, kan? Tidak ada unsur-unsur dia menipu atau memanipulasi kedudukan dia sebagai, tidak ada. Memang seingat saya, memang di kalangan pakar-pakar hadis ni, memang dia ibadat dia memang sungguh hebat. Baca Quran pun ibadat juga. Macam imam hamba-hamba kan, dia mulai. Tapi Imam Syafi'i malam dia tak juga tu, tiap malam. Ada malam-malam tu mak-mak dia kebanyakan cerita. Bagi contoh apa ni, Al-Hasan Al-Basri kenang zuhud dengan ibadat. Tak terawat, tekan. Semua ibadat semua sunat dia buat, yang setakat yang tahu semua. Kalau tak buat, mungkin dia letih, mungkin tak sempat, kan? Mungkin dia tengah basuh baju dia selai, dia suhud miskin pakai, baju dia selai, tengah basuh baju, dia tunggu baju dia kering. Mungkin tak sempat, mungkin lah. Tapi setakat yang kita tahu lah, macam contoh peribadi-peribadi ulama' ni, dia bukan pakar-pakar di zaman kurun kedua ketiga hijrah. Selepas itu pun Ibn Tahir ke Al-Hazimi ke Ibn Tahir, tiap-tiap malam baca kitab sampai subuh. Satu hari minyak pelita dia habis. Biasa dia minta bekalan minyak pelita dekat jiran dia. Jiran dia tahu, dia tiap-tiap malam baca kitab hadis sampai subuh. Dia cakap dekat ni, tak adalah, minyak pelita dah habis malam ni. Kenapa kau tipu dia? Sedangkan ada, aku kesian dia. Tiap-tiap malam dia baca kitab sampai subuh. Malam ni kalau dah tak ada bila tak ada berita ni, dia rehat. Harapan dia tidurlah malam. Ini tiap-tiap malam. Tapi apa yang berlaku? Malam tu dia semayang qiyamul lail sampai subuh. Semayang malam sampai subuh. Kita tak boleh lawan kan. Memang yalah, kalau ikut memang kita buat apa kita belajar hadis-hadis ni kalau kita tak aman, kan? Tetapi itulah martabat dia tu, sampai mereka, saya pun tak aman semua. Dengan letih lagi, tak aman semua. Kadang-kadang bangun subuh, bayang terhoyang-hayang lagi subuh kan. Main subuh pun terhoyang-hayang kita. Main kumulai le, kadang-kadang lah, itu bukan sempat lah. Main witir boleh buat, lepas main isyak tu, lepas main satu rakaat je dah. Kadang-kadang kita dia galak. Itu pasal ulama-ulama jaga dalam kitab Tazkiratul Huffaz Imam Zahabi, dia cerita ke ulama hadis ni macam mana kepribadian dia, apa dia belajar, macam mana hafalan dia, ibadat dia, akhlak dia. Kadang-kadang itu yang antara ada pendapat mengatakan kenapa tabi'in ni cari jumpa para sahabat, kerana dia nak belajar daripada para sahabat ni, akhlak para sahabat ni macam mana manusia yang dididik, diterbiah oleh Nabi ni. Itu pasal tabi'in jumpa para sahabat, selain daripada ambil hadis Nabi, macam mana sahabat. Sampai dia katakan tabi'in atau sahabat mengatakan, kamu ni tabi'in, para tabi'in memang buat ibadat.
Sahabat pun kuat ibadat juga, tapi tabi'in ini dia dilihat lebih banyak ibadat. Sampai seorang mengatakan, kamu tabi'in, para orang tabi'in yang sempat jumpa sahabat Nabi, ibadat memang hebat, kadang-kadang lebih pada sahabat-sahabat ni. Tapi satu yang tak ada pada kamu, zuhud. Zuhud yang tidak kejar dunia, tidak cintakan dunia. Itu bukan tak ada pada para tabi'in. Nyata, zahir, banyak yang tidak ada berbanding sahabat kan, walaupun nampak dibandingkan dia kuat, tapi kecenderungan pada dunia tidak ada. Tak ada langsung, dia kata tak langsung. Tabi'in dah mula ada sikit-sikit. Itu dikatakan Allah Alam, kita tak tahu siapa kan. Dia sebut secara umum, okeylah, dia tak sebut siapa-siapa. Jadi kita keluar daripada mengumpat kan. Jadi apa satu soalan tadi? Aplikasi. Yang tadi yang Imam Malik yang apa tadi? Pemilihan. Saya, sekiranya anda seorang rakyat Malaysia dan mazhab rasmi rakyat Malaysia, mazhab Syafi'i, melainkan anda seorang penuntut ilmu tegar, banyak maklumat, banyak kitab habis semua, boleh nak ikut, boleh nak ikut, tapi kita ikut mazhab sempat, tidak sempat. Bukan tak boleh ikut mazhab yang boleh, tapi syarat-syarat, kita ada syarat. Kalaupun boleh, disahkan oleh seorang kadi. Okey, sahkan, macam saya ada masalah, tuan kadi, saya ada masalah ni, sekian masalah ni. Kadi tu akan bagi fatwa khas untuk kamu saja. Kita guna fatwa Imam Malik lah dalam keadaan kes kamu ini, tapi tak boleh untuk orang lain. Kita rujuk kadi, rujuk pakar-pakar kadi, tanpa pakar-pakar di JAKIM apa, mesti pakar-pakar profesor, kita rujuk. Boleh tak boleh macam ni, saya lebih dalam bab-bab ni saya lebih cenderung pada kelonggaran. Cenderung ke kelonggaran kan. Saya tengok mazhab Syafi'i boleh. Saya cenderung kepada boleh. Sebab usaha perkahwinan pun yalah, hati, perasaan apa semua kan. Tak nak, kalau tak nak buat macam mana? Kalau tak nak, sebab apa tak nak? Sebab dia dah hamil sebelum nikah, tak boleh haram. Dah tak nak macam mana? Sebab apa tak nak? Sebab pendapat Imam Malik. Dia tak boleh buat apa dah. Itu je. Tapi saya cenderung kepada pelonggaran. Selagi boleh, buatlah. Selagi tak susah lah. Kalau susah sangat, kita mengadulah kepada pakar dan pakar yang kita tahu kan, bukan yang kita kenal. SMS je, Ustaz Zahuddin, Dr. Abdul Wasi, SMS dia akan bagi jawapan, insyaAllah. Ustaz, ada yang bukan, saya tak tahu sama ada di hadis ke ataupun ayat Quran yang kata kita ikutlah yang mana yang kita rasa lebih apa, cenderung. Boleh juga kalau kita buat istikharah sebenarnya, solat istikharah. Saya tak pasti tu sama ada hadis ataupun hadis ada hadis tu tentang istikharah. Disahihkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari. Imam Ahmad kata mungkar. Imam Ahmad kata hadis dhaif. Tapi Bukhari kata sahih. Jadi selisih ni boleh amal. Macam tu kira macam mana? Saya kalau ikut pendapat saya amal. Perbuatan apa juga, sebab dua-dua imam tu imam yang besar. Dua-dua besar. Dan Syekh Sulaiman bin Al-Anwar, semoga dia bebas dari penjara, dia kena penjara ni. Dia menyatakan macam Ustaz dah beritahu saya, hadis-hadis yang diamal, hadis-hadis dhaif yang diamalkan pada zaman salaf dan kedua ketiga hijrah, hadis-hadis yang dipersisihkan status dia punya martabat dia, sama ada cakap dhaif, ada cakap sahih. Bolehlah diamalkan. Saya amalkan. Kalau perselisihan saya amal. Melainkan tidak ada perselisihan. Saya tengok. Itulah saya nak cerita, banyak kan takut naik level tinggi-tinggi sangat kan. Dia mobil kaki kita kan, kesian pula kan. Dia tak boleh nak catch up. Kesian. kita bagi rujuk pada hadis istafti qalbah. Istafti qalbah di dalam Arba'in Nawawiyah. Istafti qalbah. Tapi tak boleh buat sebagai satu kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Kebiasaannya kita, kalau kita ada pengetahuan tentang agama, tentang apa semua kan, kita akan cenderung pada itu.
Kalau tuan biasa je bilang, tak namanya biasa-biasa, fardu ain biasa, tapi dia dah hamil tapi dah sayang pula kahwin je lah. Dia ikut-ikut sederhana. Kita lebih kepada menuntut aib. Lebih kepada menuntut aib. Jangan kita nak buka aib. Saya lebih kepada menuntut aib. Buka aib susah lah. Kalau saya nak buka aib, saya ceritakan periwayat hadis yang saya kalau ceritakan, saya pun malu nak cerita. Tapi dia dah bertaubat, tak boleh buka aib. Kita tukar dulu tutup aib. Itulah. Saya tak berani buat fiqah ni, bukan bidang saya. Saya kena rujuk pula pakar fiqah pula. Haji Kamil ni apa semua. Tuan Hasan, Tuan lah, itu kawan-kawan saya. Maksudnya apa-apa hukum kita nak guna hati kita. Kami kita rujuk lah yang mana yang aib-aib yang mutabar lah. Jadi sebenarnya masalah tu hadis tu bukan merujuk kepada benda yang halal haram yang jelas. Tapi hadis tu merujuk kepada sahabat yang datang dan Nabi bagi panduan. Ada ketikanya benda tu kita tak jelas, kita nak pilih. Bukan masuk kalau benda tu dah ada jelas hukum ni haram ke halal, kita nak guna hati juga. Tu bukan benda tu. Mana hati tu tak lah. Tak mungkin lah. Sebab hati kita berubah. Macam akal lah. Akal kita ni dia macam, kalau kita kata ada setengah orang kan, ada ulama hadis kata kalau hadis tu menyalahi akal, dia palsu. Tapi kita sekarang akal kita kecil. Akal kita ada banyak percibaran, ada banyak pengaruh. So kadang-kadang hadis yang sahih pun akal tak kata terima, takkan nak tolak. So akal yang dimaksudkan tu ialah akal seorang yang adil dalam menilai. Kalau contoh macam kita kata orang tu dia tak tahu apa-apa pasal benda tu, tapi kita akan cakap kat dia, kau ikut hati sedap. Dia ikut hati sedap dia habis ya, hidup dia kan. Tapi kalau orang tu berilmu, Ustaz Nur dia kata dia belajar, dia tahu banyak benda, kadang-kadang dia macam confused. Situ mungkin dia boleh guna benda tu. Bukan maksudnya kau membenarkan kita tak boleh kata macam hatta kita tak ada bukti pun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Mazhab dia guna hati dia, tak ada bukti. Tak ada bukti dari segi hukum. Tapi mungkin dari segi benda peribadi, contoh macam benda tak melibatkan hukum halal haram. Mungkin kita nak bersahabat dengan orang ni, kita nak kawan dengan dia lebih ke tak, ada benda lain ke apa, chemistry ke apa. Mungkin bukan soalan halal haram lah. Halal haram dia bukan berdasarkan itu. Berdasarkan hati tak. Tapi kalau orang tu alim yang besar, dua-dua boleh. Dia nak pilih mana yang terbaik, mana yang mungkin macam benda ni pun boleh, ni pun boleh, tapi dia nak pilih yang mana yang sesuai dengan aku. So mungkin dengan hati yang telah pun berilmu. Itu maksudnya. So tulis soalan yang nak tambah sikit pasal aplikasi hadis kan. Ulama hadis memang dia tak pernah pisah kan. Dari segi akhlak dengan riwayatan. Tapi yang pisahkan ni ialah bila terpisah benda ni ialah selepas itu. Bila ada macam-macam, bila ada macam-macam keadaan yang berlaku semua, kemudian pula kita tak boleh kata macam apa definisi akhlak. Ya, kita ada definisi kita sendiri. Contohnya kita kata akhlak, seorang tu berakhlak, dia mesti pakai proper, dia mesti cakap lembut, dia mesti, bila ada orang cakap kasar sikit kita kata ni akhlak. So kita dah ada definition kita kan. So muhaddis zaman dulu, seperti contoh Sa'udin apa, kita tak ingat nama dia, ada seorang muhaddis, dia duduk kat rumah, datang orang belajar hadis dengan dia, tulis hadis, anak-anak tulis hadis. Kemudian bila ada murid dia yang nampaknya tak bagi perhatian, dia tutup buku, dia masuk rumah, dia tutup bangun. Maksudnya dia nak semua murid dia yang ada, kalau 5 orang 10 orang, fokus pada dia, sebab dia nak baca hadis. Tiba-tiba dia nampak seorang tu macam tengok tepi kanan, dia pun terus bangun masuk, tak cakap apa lah. So setengah orang mungkin define benda tu sebagai macam tak ada adab ni. Ya, saya masuk dulu boleh tak? Tak cakap lah, dia bangun zat tu. Ya, lepas tu ada muhaddis yang kena tendang pun. Ada tendang kan? Macam? Dah tendang kan? Dia kena tendang. Kena baling dengan musibah. Kena baling musibah. Ada situasi tertentu yang kita macam ada yang satu lagi yang kita dulu pasal Al-Amash. Amash tak ingat Amash kan? Dia duduk satu majlis. Amash. Dia duduk satu majlis. Lepas tu
yang baca hadis ni orang yang teruk, dia baca hadis palsu. Jadi Ahmad ni marah, dia nak tegur macam mana? Dia bangun buka baju cabut bulu ketiak. Betul kan? Mendengar kan? Dia sebut bulu ketiak. Lepas tu dia syekh yang nampak macam terror ni, tapi buat hadis yang tak betul. Cakap ni apa tak ada adab dengan aku, apa kau buka baju cabut bulu ketiak depan orang? Dia kata aku ni tersunnah lah, kau buat tu bid'ah lah. Kan? Jadi kalau orang cakap Ahmad ni apa, orang buka baju cabut bulu ketiak depan orang, dia terlampau geram dekat orang yang siapa hadis palsu ni. Nak tegur macam mana? Dia tegur dengan cara yang kasar. Dia mau tegur betul. Kan? Buka baju betul. Orang tu pun malu lah. Malu. So mana nak define tu? Macam akhlak je sekarang. Kalau orang kata akhlak dalam hadis, kan? Semua hadis tu kita tengok, then kita boleh define akhlak. Tapi kalau kita sambil satu hadis, kita kata Nabi suka senyum, Nabi berbual, Nabi apa, kita buka hadis tu. Tapi yang khutbah Nabi apa a'la sautahu, apa dia meninggikan suara, ihmarat wajhu, muka dia merah, ihmarat ainah, mata dia merah, suara dia tinggi di khutbah. So macam mana? Itu maksud yang saya faham tu. Dia bersyariatan, dia ada yang hadis cara memahami yang saudara saya pernah dengar tu ni. Dia kalau yang dia tengok apa penegasan tu, ada dia bersyariatkan, ada yang dia jadi sebagai pemerintah. Ya. Dia ada cara memahami tu Karena situasi berbeza. So bila ulama hadis, kita nak tahu akhlak dia, kita tengok pada keseluruhan hidup dia. Macam hadis juga, dia tengok pada seluruh hadis, aspek hidup Nabi kan. Macam contoh di zaman Ibn Mubarak, dia pernah memantau, dan Mubarak ni meninggal 181 Hijrah. Dia memantau, dia pergi satu masjid, semua kawasan tu tak pakai kopiah. Dia seorang pakai semua jemaat. Lepas tu dia pun pergi buka tempat. So di kalangan setengah-setengah tempat, ahli hadis yang tak pakai tu diterima. Tapi setengah-setengah tempat yang tak pakai ni dianggap macam kurang. Tapi bukan maksud jahat lah, macam slack, ada something. So mana, lepas tu ada setengah orang kata ulama dia berandaian, dia tak ada gambaran keseluruhan. Dia berandaian kata ulama ni tak terima kalau contoh kita tak pakai kopiah. Takkanlah ulama ni nak tolak hadis yang sahih daripada seorang periwayat yang hebat hanya kerana dia tak pakai. Contoh, tapi itu mempengaruhi sikit lah, macam percentage yang turun sikit. Pasal dia tak proper pakai kan. Imam Malik pula, dia pakai pakaian perlimahan. Pakaian perlimahan, dia meninggal, orang tengok rumah dia penuh dengan pakaian yang mahal yang banyak. Sebab kemampuan dia dan sebab dia ada idea lain. Sebab dia kata bila dia nak baca hadis, dia nak guna minyak wangi yang perlimahan, dia nak guna baju yang perlimahan. Tapi ada setengah mahdi lain yang pakai busuk, pakai biasa, pakai pakaian biasa. Itu maksud kadang-kadang kita kena. Tapi mempelajari biodatang hadis ni memang dia tengok keseluruhan. Keseluruhan. Ada soalan? Dia tak ada soalan kot. Kan lapar lah kan orang ni. Tak ada datang ni tak makan lagi. Dia macam Nahab, macam Imam Bukhari gitu kan. Dia tak Allah disebut sebagai Imam Madhab lah. Imam Bukhari ni dia tak sebut mazhab, tapi dia memang ada ijtihad peribadi dia. Ijtihad peribadi dia memang ada. Jadi pakar-pakar pengaji-pengaji terhadap sahabat memang ada melalui tajuk-tajuk dalam Sahih Bukhari kan. Ada. Dia ada ijtihad peribadi, dia ada menyanggah Ibn Ma'in, dia ada tidak bersetuju dengan Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, dia tak ada. Tetapi dia macam Syekh Syuaib cakap ya, mazhab 4 dia dah cukup, dah memadai dah, bahkan terlebih memadai sebenarnya. Jangan keluar daripada mazhab 4 ni, melainkan kalau ada kadang-kadang tertentu kena rujuk pakar. Itu pun tak banyak kes, tak banyak kes-kes yang mungkin tidak dibahaskan oleh mazhab 4, tak banyak. Saya rasa tak banyak. So semua dibahas. Yalah kalau kita nak kena macam masalah kita, kalau kita baca kitab Al-Umm Indonesia Imam Syafi'i dah terimalah, tapi terima bahasa Indonesia lah. Kalau kita baca habis, macam-macam masalah kita jumpa. Kalau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So,